Baik, kita teruskan. Hari ini Kitabul Hajj, namanya Kitabul Hajj, ya. Iaitu muka surat hadis, ya. Saya sebut hadisnya. Hadis 726. Kitabul Haji mana kitab haji. Hadis 726, ya. Okey. Tajuk kecil dia Babu Fadli wa Bayani min man furida alai. Bab kelebihan menerangkan bab kelebihan dan keterangan orang yang difardukan ke atasnya. Baik, ya. Sekarang ni siapa nak baca silakan, ya. Siapa nak baca silakan. Hadis 726. Silakan. Okey. Baik, ya, catatkan hadis 726, hadis sah. Matan menerangkan bahawa umrah boleh menjadi penebus dosa dan haji mabrur mendapat balasan syurga. Dan haji mabrur mendapat balasan syurga. Baik, ya. Bab Kitabul Hajj, ya. Dari Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah adalah kifarah, ya, sebagai penebus dosa bagi apa yang di antara keduanya. Maknanya, ya, kalau ya diberi rezeki, ya, lebih, maknanya, ya, kita boleh melakukan umrah. Ya, jadi umrah ke umrah ini, ya, menjadi sebagai penebus dosa. Wal hajj, dan haji al-mabrur, haji yang mabrur. Mabrur ni maknanya penuh dengan kebajikan, ya. Itu dikatakan mabrur daripada perkataan bir. Laisa lahu jazaun ilal jannah. Tidak ada baginya balasan melainkan syurga. Maknanya syurga yang mabrur, yang benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala, haji itu tidak lain balasannya adalah syurga buatnya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi, ya. Baik, ya. Siapa lagi nak baca? Hukum belum, ya. Okey. Hukum dia sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan, ya. 727. Sambung. Okey, sila.
Ya. Baik, ya, hadis 726 hadis sah. Matan dia menerangkan bahawa perempuan juga wajib mengerjakan haji. Hukum sebagai satu ketentuan. Ia berdasarkan hadis pertanyaan. Ia dari Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun." Wahai Rasulullah, ya, apakah ya pada perempuan ada jihad? Ya, jihad untuk perempuan. Qala, na'am. Kata Nabi, ya. Alaihinna jihad. Ke atas mereka, yakni ke atas perempuan, ada jihad. La qitala fihi. Tidak ada peperangan padanya. Iaitu al-haju wal-umrah. Iaitu haji dan umrah. Hadis riwayat Ahmad Ibn Majah. Isnadnya sahih. Jadi nak menunjukkan bahawa ya, haji dan umrah ini adalah satu jihad buat perempuan. Ia tidak ada berperang padanya, tapi dikatakan sebagai satu jihad. Ya, kenapa? Sebab ya, kita ya, solat biasa ya, tidak kita menghadapi macam mana yang kita hadapi ketika melakukan haji. Ketika melakukan haji, satu dunia orang berkumpul. Ya, dan pada masa itu kita terpaksa ya, rela ataupun tidak, rela ataupun terpaksa, kita terpaksa menanggung segala perkara-perkara yang tak biasa kita tanggung, terutama kepada perempuan, yakni terpaksa bersusah payah, ya, kena melakukan bersusah payah, ya, bersesak-sesak, terkadang ya, kehilangan ya, harta benda pun ada, terkadang tersesat, dan banyak-banyak perkara lagi lah yang dikatakan tidak keselesaan. Selalu ya, berjalan selesa. Ya, kali ini berjalan dengan bersesak-sesak. Kadang sampai nak sesak nafas. Itu belum lain-lain hal. Ya, nak mandinya, nak buang airnya, dan berbagai-bagai terpaksa menanggung derita. Ya, sebab apa? Sebab dah terbiasa di rumah masing-masing dalam keadaan selesa, aman. Ya. Kali ini ya, langsung tidak rasa keselesaan. Tapi bukanlah lama. Ya, sebab haji itu hanya ya, 1 minggu. Mula 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 6 hari. Ya, 6 hari itulah ya, kita terpaksa atau menerima hakikat dan redha, bukan terpaksa lagi, kena redha apa yang ya, kita lakukan tadi. Ya. Suka ataupun tak suka, ya, kita naklah redha. 6 hari. Sebab haji itu waktu dia 6 hari itu saja. Yang lain itu hanya kita banyak ya, berehat ya, atau ya, habiskan dengan berjalan, melawat, shopping dan sebagainya. Ya. Yang benar-benar haji itu, itulah dia. Iaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah masa haji. Ya. Sebab itu kadang kita dengar orang haji ya, seminggu dah balik. Ya. Pergi sampai 7 Zulhijjah. 8 dah mula melakukan haji. 13 dah habis. 14 dah balik. Ya. Itu ya. Sah atau tidak? Sah.
ya, bukan tak sah. Terutama kepada mereka yang berdekatan, ya mak, seminggu ya. Ya, kita yang jauh ni kerana berurusan dengan perjalanan atau penerbangan, ya. Jadi mengikut giliran. Kalau yang sampai pakej 100,000 tu, itu yang mereka kerjakan seminggu ya. 100,000 sanggup ya untuk berkorban untuk melakukan haji seminggu je, lepas tu balik dah sampai rumah. Yang kita ikut giliran ya sampai ya sebulan sampai 3 bulan, sebab ikut giliran ya, giliran masing-masing penerbangan. Baik ya, kita teruskan lagi. Siapa nak baca, buka mic dia ya. Mic dia kena buka. Mic tutup. Yang nak baca, buka mic. Siapa nak baca? Okey, sila. Ya. Kemaukufannya ya. Maukufannya. Baik ya, catatkan hadis 728, hadis lemah. Matan dia. Hadis pertama dan kedua menerangkan umrah itu tidak wajib. Hadis ketiga menerangkan wajib. Hukum sebab umrah itu wajib. Al-Baqarah ayat 196. Ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 196. Baik, saya mak semula. Ya, jadi dalam hadis yang terdahulu 1 dan 2 menerangkan umrah itu tidak wajib. Ya. Tapi hadis yang ketiga ini ya 1728 menerangkan ya wajib. Ya, orang Arab gunung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil umrah, awajibun hiya?" Wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku dari hal umrah, apakah ia wajib? Faqala, lalu ia berkata, la, tidak. Wa anta tamira khairuka, dan bahawa engkau berumrah itu ia lebih baik buat engkau. Di sini ya, riwayat Ahmad dan Tirmizi, yang betulnya adalah mauquf. Mauquf ni makna terhenti. Ia tidak sampai kepada ya, Rasulullah. Ia sampai hanya kepada tabi'in ya, atau kepada sahabat ya. Kepada sahabat. Jadi ya. Baik, saya bacakan satu lagi ya. Hadis yang bawahnya dikeluarkan oleh Ibnu Adi daripada wajah yang lain, dhaif, dari Jabir marfu.
Al-haju wal umratu faridatani. Haji dan umrah itu adalah keduanya faridah, iaitu wajib. Kita bila mengerjakan haji, kita kena melakukan umrah sekali. Jadi bila kita melakukan haji, melakukan umrah sekali. Tapi kalau umrah biasa, itu bukan wajib. Tapi kalau kita melakukan haji, dia jadi wajib. Al-hajju wal umrata lillah. Dia berhaji dan umrah itu kerana Allah. Jadi biasanya kita nak umrah dulu atau haji dulu, itu bergantung pada niat. Kalau haji tamatuk ni kita umrah dulu. Kalau haji yang lain tu kita haji dulu, umrah kemudian, itu tidak masalah. Maknanya kalau kita melakukan haji dah ada niat haji dan umrah. Jadi pada masa itu, umrah itu jadi wajib. Kalau biasa-biasa nak melakukan umrah, itu bukan wajib. Itu sunat. Umrah ni daripada makna memakmurkan. Jadi kedatangan kita memakmurkan Baitullah. Itu makna umrah. Kalau makna haji itu makna kita menuju. Hajar daripada perkataan menuju. Hajjal baitah, menuju ke Baitullah. Makna kita melakukan haji. Jadi sudah terkenal dengan bahasa haji, hajah. Mana orang yang berhaji lelaki dan orang yang berhaji perempuan. Asal makna menuju, menuju ke Baitullah. Baik, siapa yang nak sambung lagi silakan buka mic. Hadis 729. 729 Dari Anas. Kena buka mic. Okey, silakan. Kemursalannya. Lagi satu, cukup tu ya. Okey. Satu lagi aja. 730. Sanadnya ada kelemahan. Macam tu. Okey, catatkan dua-dua sekali. Iaitu 729 dengan 730. Hadis boleh dipakai. Matan dia menerangkan makna sabil, as-sabil. Menerangkan makna as-sabil yang ada di surah Ali Imran ayat 97. Di surah Ali Imran ayat 97. Yaitu bekalan dan perjalanan. Hukum sebagai satu ketentuan.
Baik. Hadis ya, yang dibaca tadi, orang tanya tentang makna apa tu sabil. Ya. Kan dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kan? Dalam surah Ali Imran tu. Allah wajibkan ke atas manusia, ya, berhaji bagi orang yang berupaya jalan, ya, padanya. Maknanya Allah mewajibkan haji, tetapi kepada siapa? Kepada yang mampu, ada kemampuan jalan ke sana. Haji itu wajib, tapi kalau dia tak mampu, dia tak berdosa, ya. Yang kita nak hajikan dia buat apa, yang kita nak nak upah haji kat dia buat apa, ya. Kalau dia tak mampu, dia tidak berdosa apa pun. Sebab haji ni man istata'a ilaihi sabila. Dalam Quran diterangkan untuk orang yang mampu jalan ke sana. Yang tak mampu kita tak, jangan kita anggap iyalah, maknanya dia mampulah kalau dia mampu. Ya, kalau dia tak mampu tu, dia tidak wajib langsung. Dia tidak wajib langsung. Itu kena tahu. Baik, sekarang ni yang kita nak bincangkan di sini makna sabil dalam Quran tu. Makna sabil di sini menurut hadis ini ialah katanya azadu warahilah. Iaitu pertama zada. Zada tu bekalan. Nak ada bekalan dan nak ada kenderaan. Ya. Jadi orang yang nak pergi haji ni pastikan bahawa dia ada bekalan. Bekalan satu ilmu. Ya. Bukan pergi kosong, ada ilmu. Ya. Ilmu menunaikan haji, tahu kurang-kurang mencari apa dia yang pantang, haramnya, apa yang tak boleh. Dia waktu melakukan umrah tu nak tahulah. Kalau tak tahu langsung macam mana dilanggar ya. Dia pakai ihram tapi pakai minyak wangi contohnya. Ya. Tak tahu. Kan? Pakai ihram tapi pakai minyak wangi. Ya. Jadi tak tahu dia punya larangan-larangan dia. Itu dikatakan bekalan itu nak ada ilmu. Yang kedua, nak ada bekalan pergi dan balik. Jangan seperti setengah orang Pakistan, dia kadang dia hanya mencari bekalan untuk pergi. Sampai pergi kat sana, dia meminta-minta, tak ada bekalan untuk duduk kat sana. Dia duduk kat masjid. Ya. Jadi kerja dia meminta-minta. Itu bukan orang yang mampu. Ya, orang macam itu tidak disyariatkan dalam Islam. Jadi dalam Islam tu ada bekalan pergi dan balik, dan juga kita berada di sana. Ada ditambah juga bekalan ini, ya, untuk yang ditinggal, keluarga yang ditinggal. Contohnya dia mempunyai tanggungan anak dan isteri. Contoh, ya. Kemudian dapatlah panggilan si suami ni untuk menunaikan haji, dapat panggilan. Ya. Lalu, ya, duit tak cukup. Ya, kerana dia dapat panggilan dia pun menggelabah. Ya, mau hutang sana hutang sini nak cukupkan. Nak cukupkan ni hutang sana hutang sini. Cuba fikir, dia tinggal, anak bini ni tak ada bekalan apa yang nak ditinggalkan. Di sini sudah satu dosa, satu kesalahan. Ya. Jadi dia kalau dapat panggilan, kalau dia tak cukup bekalan nak pergi, bekalan yang nak ditinggalkan tak ada, ya batalkan je panggilan tu. Walaupun dapat panggilan, batalkan je. Yang kita menggelabah apa pasal? Ya, sehingga berapa bulan dia kat sana, anak bini kat sini tak ada bekalan untuk makan dan minum. Salah lah. Ya. Di situ tak cukup bekalan namanya. Jangan salah faham, ya. Itu kadang selalu orang
macam tu. Sedangkan Nabi sendiri kadang tidak membenarkan orang-orang ini pergi berhaji ataupun pergi berperang. Dilarang. Jadi menunjukkan bahawa bekalan kita kalau ada kemampuan bekalan, tak mengapa. Begitu juga dengan kenderaan. Kenderaan mesti nak ada. Bukan kita nak bersusah payah, mana ada kenderaan. Kalau kita ni dah tentulah jauh. Kalau dulu dengan kapal laut, orang asal ada perjalanan kapal laut lah, walaupun 6 bulan. Orang tua-tua kita dulu, teringat kalau pergi haji ni 6 bulan baru balik. Dah salam-salam pergi mati, jual tanah pun ada. Sebab dia punya niat tu kalau pergi sana dia nak pergi mati. Orang pergi sana nak pergi haji, dia nak pergi mati. Dia jual lah. Dia punya tanah, rumahnya dijual buat bekalan untuk ke sana. Balik hidup pula. Tak mati kat sana, hidup pula. Panjang umur, lala merempat kat rumah adik-adiknya. Ada tu berlaku. Saya teringat lagi tu. Jadi cerita orang kampung dah. Merempatlah ke rumah adik-adik beradik dia. Adik-beradik bukan senang pun, tak senang pun. Dah lama-lama kat situ, mana ada adik-beradik nak senang, tak senang juga. Itu ceritanya. Jadi orang macam ni sampai bergadai-gadai, itu tak mampu namanya. Itu yang kita niat kat sana, bukan niat nak pergi mati. Kita nak niat melakukan ibadat haji dan umrah. Ditakdirkan kita mati kat sana, itu ajal. Bukan kita nak minta. Kita hanya nak melakukan ibadat kerana Allah. Ini yang dikatakan kalau nak tahu tentang haji. Sebab itu kita ni hajikan orang tua kita dulu tak pergi haji. Tak ada hukum dia. Tak ada hukum yang kita nak hajikan dia. Untuk orang tua kita yang tak pergi haji dulu, sebab mereka memang dah tak ada mampu. Masa tu mungkin kenderaan tak ada, bekalan tak cukup. Jadi mereka tak berdosa. Yang kita nak hajikan dia buat apa? Di situlah hukum yang kita nak faham. Terkadang agensi-agensi ni dia nak mencari keuntungan. Jadi dia ambil lah haji badal ni. Siapa nak buat haji badal, nak jadi haji kodok, haji apa lagi, semua nak buat duit. Siapa yang nak buatkan haji tu kat sana? Seorang buatkan haji kat sana, dia upakan satu orang pelajar kat sana untuk 40 orang. Munasabah tak? Untuk yang terdaftar 40 orang buat badal haji. Yang buat seorang je. Lepas tu dapat sijil. Ini bisnes je. Jual agama macam ni. Kita jangan tertipu. Kalau surga boleh main jual-jual macam tu, semua kita main upah je lah. Nak masuk surga main upah je. Sembahyang tak mampu, upahkan orang. Puasa tak mampu, upahkan orang. Haji tak mampu, upahkan orang. Senang macam tu. Masuk surga. Sebab itu, wala tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak dibalas melainkan apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan. Baik, kita sambung lagi. Siapa nak baca? Silakan. Hadis yang ke-731. 73 apa? 731. Okey, silakan. Tak apa, siapa berulang-ulang pun boleh. Siapa nak baca, buka mic. Okey, silakan. Rauh.
Haj tu mana haji ya. Disebut bahasa dalam terjemahan tu haj. Mana tu haj tu mana haji ya. Okey, 731 hadis sah. Matan dia menerangkan anak-anak yang belum baligh boleh naik haji. Hukum sunnah. Anak-anak ni ya, anak-anak yang belum baligh ya, dibawa pergi haji. Ya, maka orang tuanya akan dapat ganjaran. Tetapi anak ini ya, dia masih wajib lagi kena pergi haji kalau sudah balik. Sudah balik dia kena wajib pergi haji lagi kalau dia mampu. Jadi semasa dia kanak-kanak, itu kadang orang kata haji kecil. Haji kecil. Dia dah pergi haji kecil namanya. Ya. Tapi ya, kalau dia ada kemampuan, dia masih taklifkan lagi, mana diberatkan lagi untuk melakukan haji semula. Kalau dia haji dia ketika kanak-kanak. Ya. Ini maksudnya dalam hadis ni. Ya. Hadis Muslim. Baik, 732 siapa nak baca? 732 dan Kasam. Bukhari. Hadis 731 catatkan ya. 732 sorry. Kena baca satu lagi lah. Dia ada kaitan. 733 baca satu lagi. Dan dari Ibnu Abbas. Sila. Sambung. Sambung. Ya. Dengar tak Haji Ajarti? Dengar. Okey ya. Catatkan. Hadis 732 dengan 733 ya, sekalikan. Dia punya hadis ya. Tulis sahih isnad. Sahih isnad. Koma dhaif matan. Dhaif matan.
Apa maksud sahih isnad, dhaif matan? Sahih isnad ni, ya, sanad. Isnad tu sanad. Sanad tu sahih. Sipulan tu mana sahih. Dhaif ni lemah. Lemah matan. Matan tu isinya. Isinya lemah. Isi hadisnya. Cerita dalam hadis tu lemah. Yang menyampaikan tu, ya, sahih. Mana betul. Ya. Matan dia pula sekarang. Matan dia menerangkan seseorang boleh menghajikan orang lain. Itu matan, ya. Menerangkan seorang boleh menghajikan orang lain. Matan ni mana kandungan hadis tu yang dibaca tadi. Kemudian hukum. Nah, yang penting hukum dia tu. Bukan matan dia, tapi hukum dia. Hukum sebab tidak boleh. Koma. Kerana bertentangan dengan surah An-Najmi. Dengan surah An-Najmi ayat 39. Surah An-Najmi, mak bintang, surah bintang, An-Najmi. Ya, ayat 39. Hadis ni, hadis sahih ni nak tahu, ya, kalau kita belajar darjat hadis, hadis sahih dia tidak boleh bertentangan dengan Quran. Sebab Quran ini yang paling tinggi. Jadi kalau hadis tu dah tinggi, lebih tinggi daripada Quran, itu mana bertentangan. Jadi hadis itu dia tidak jadi sahih lagi. Ya, tapi sahihnya pada sanad, orang yang menyampaikan, ya, lemahnya pada matan, pada isinya. Sebab isinya tadi bertentangan dengan Quran surah An-Najmi ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kalau tengok nanti, ya, surah An-Najmi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seorang melainkan apa yang ia usahakan. Mana seorang itu tidak akan dapat ganjaran melainkan apa yang dia usahakan. Ya. Sebab itu masalah surga ni kalau nak tahu, ya, apa yang dia usahakan dialah yang akan dapat. Bukan macam di dunia. Ya. Di dunia kita boleh tolong orang. Ya. Kesusahan dan sebagainya kita bila minta tolong kepada orang. Tapi di pasal akhirat ni, ya, apa yang kita buat itulah yang kita dapat nanti. Ya. Itu maknanya hadis ini dia bertentangan dengan surah An-Najmi. Ya. Itu yang terkadang orang nak melakukan haji ni. Ya. Ini cerita orang melakukan haji. Dia haji yang sampai yang awal-awal lah, penerbangan yang awal-awal. Jadi masa tu banyak lah. Dan, ya, untuk sampai kepada 8 Zulhijjah masih lambat lagi. Kadang setengahnya sebelum 8 Zulhijjah sebulan dah ada kat sana. Itu yang dia kena buat haji tamattu. Haji tamattu ni sampai-sampai dia buat umrah dulu. Buat umrah, dah habis umrah dia pun tanggalkan pakaian dia dengan pakaian biasa, bukan pakaian ihram lagi. Dan dia boleh bebas. Boleh bebas, ya, pantang larang tak ada lagi sampai 8 Zulhijjah niat haji. Niat haji, pakai ihram balik, ya, untuk menunaikan haji. Ya, pada masa itu pantang larang baru, ya, ada pada dia. Jadi dalam masa nak menunggu 8 Zulhijjah ni masa banyak. Wah, dia pun melakukanlah umrah. Ni nak tahu, ya. Pergi Tanaim. Ya, pergi Tanaim melakukan umrah 1 hari sampai 2 kali. Ya, kadang sampai 3 kali pun ada. Ya, melakukan umrah. Kata dia, saya dah umrahkan nenek saya, atuk saya, ya, saya dah umrahkan mak saya, ayah saya dan sebagainya.
Ada yang umrah sampai 20-30 kali pun ada. Ya, dalam masa tu dia umrahkan orang itu, orang ini dan sebagainya. Ya. Ini tidak ada sunnah dia ya. Kita umrahkan orang lain tak ada. Ya. Yang kita umrah, kalau nak tahu, yang kita umrah tu kita datang daripada kampung halaman pergi ke sana, itulah kita umrah kita sekali. Tak ada umrah 2-3 kali kat sana, tak ada. Kita daripada kampung halaman kita, kita pergi sana, kita buat umrah, itulah umrah. Umrah kita. Ya. Kalau kita nak buat umrah lagi, kita balik kampung lagi. Bukan pergi Tanaim. Kita balik kampung dulu. Datang balik. Ya, baru umrah lagi namanya. Ini umrah untuk itu, untuk ini. Lah siapa? Bila sampai haji, orang ni dah keletihan. Jadi yang wajib, yang sunat dikejar-kejar, yang wajib tak dapat. Itu yang banyak masuk hospital. Ya, masuk hospital kenapa? Tenaga dah tak ada, keletihan. Padahal yang nak dikejar tu ialah haji. Haji tu kena banyak tenaga. Ya. Dia dah keletihan kerana melakukan umrah beberapa kali sampai puluh kali. Ya. Akhirnya bila hari-hari waktu haji, ya, hari yang kedua dia pun dah jatuh. Ya, dah tak berdaya. Lalu masuklah hospital. Itu yang selalu kadang pihak tabung haji pun kadang maklum-maklum juga. Ya, tapi orang ni degil. Ya, dikejarlah yang sunat-sunat tu. Akhirnya yang wajib tak dapat. Kan rugi. Dia dah berbelanja puluh-puluh ribu. Ya. Itulah ceritanya. Ya, minta-minta ya tidak berlaku pada kita macam tu. Ya. Sebab itu kena ada ilmu. Itu dikatakan bekalan tu salah satunya ialah ilmu, ada ilmu. Ya. Okey ya, kita boleh teruskan lagi. Siapa nak baca, buka mic dia. Siapa nak baca, buka mic. Jamal Senah belum baca lagi. Cuba ajar Jamal Senah baca. Puan Sharifah. Sharifah ya? Puan Sharifah. Dengar tak tu Puan Sharifah? Boleh buka mic. Mic tak buka. Jadikan dia biru. Jadikan dia biru. Sekarang merah. Okey. Boleh baca. Baik ya. Dia punya apa ni? Suara kurang clear ya, kurang clear. Ada banyak gangguan. Kurang clear. Tapi tak apa. Masing-masing ada kitab dia. Catatkan ya dia punya hukum dia. Tengok hadis 734 734 hadis boleh dipakai. Matan dia, anak-anak yang sudah pernah haji, apabila sudah balik, wajib berhaji semula. Begitu juga
hamba sesudah merdeka. Begitu juga hamba sesudah merdeka. Mana hamba bila dah merdeka, waktu hamba dia pergi haji bersama dengan keluarga tuannya. Kemudian bila merdeka, dia wajib haji semula. Kalau sekarang ni ada orang gaji ya. Orang gaji kadang ikut sekali. Biasanya majikan-majikan yang berada ni, dia dibawa orang gaji tu sekali supaya dapat membantu dia kat sana. Maka dibawa sekali pergi haji. Ingat ya, pembantu ni yang pergi haji ni dan dia juga niat haji, dia tak payah pergi haji lagi. Mana dia tu bukan hamba. Dia tu orang merdeka. Bukan hamba. Kena tahu tu. Maknanya kalau dia benar-benar melakukan haji, ya, kewajipan haji tu, mana haji dia sah. Dia tidak, mana bila dia tak bekerja, nanti dia pergi haji lagi. Tu bukan wajib. Kalau nak pergi haji lagi, contohnya, ya, setelah dia tidak bekerja dengan majikan, itu sebagai sunat bagi dia. Ya, kalau dia nak pergi. Tu kena faham lah. Ya. Jangan kita katakan orang gaji itu hamba. Ya, jangan. Ya. Orang gaji itu orang merdeka, dia makan gaji. Ya. Jadi bukan, ya, dia hamba. Ya. Jadi wajib, ya, kalau hamba dan merdeka dia wajib haji lagi. Orang yang belum balik, bila dah balik, dia wajib lagi. Mana bila dah balik dia wajib pergi haji. Macam itulah bahasa dia. Jadi rasa faham ya. Okey, 735 ya. Yang 7 apa ni? Sekarang 734, 735 ya. Siapa nak baca, buka mic ya. Haji Harun boleh baca ni. Haji Harun lama tak dengar suara ni. Haji Harun, cuba baca Haji Harun. Boleh dengar juga. Buka mic dia. Mic dia kena buka je. 734. Okey. Okey. Oh tak. Tak. Itu makna satu hadiah. Hadiah buat dia. Jadi dia itu sah haji dia. Ya. Mana haji itu haji sah lah. Ya. Berapa? Hadis berapa? 735. Okey. Bukan. 735 belum lagi. 734 sebagai satu ketentuan. Di hukum tak tulis ya. 734. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey, sama. Okey, Status hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Matan dia tadi tu anak-anak tu ya. Okey. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, sekarang ni 735 ya. Siapa nak baca? Haji Harun, boleh silakan. Nak dengar Haji Harun baca. Nak dengar Haji Harun baca. Wakil. Okey.
ber, ber- melainkan dengan melainkan dengan mahramnya ya, okey. Bersama mahramnya. Okey. Bersafar tu mana musafir ya. Safar tu mana musafir. Okey? Hmm. Peperangan. Bukan penerbangan, peperangan. Hmm. Muttafaqun alaihi, alaihi, alaihi. Okey, saya catatkan dulu. Hadis 736, hadis boleh dipakai. Matan, lihat hadis. Matan dia, matan, lihat hadis 732 dan 733. Hukum sebagai satu nanti ni silap lah. Silap. Itu 736 ya. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu 736 ya yang nak dibacakan datang. Sorry. Sekarang 735 balik. 735 hadis sah. Matan dia perempuan yang naik haji. Itu 735 tadi ya. Hadis sah, matan dia perempuan yang naik haji wajib ada mahramnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Oleh kerana ya hadis ini berkaitan dengan haji ya, dan ada kaitan pula ada cerita lain ketika Nabi berkhutbah. Katanya seorang lelaki tidak boleh bersendirian dengan seorang perempuan melainkan ada mahramnya. Yang kedua, jangan pula orang musafir ia berjalan. Safar tu makna bersafar tu musafir. Jangan pula bermusafir, yakni berjalan jauh, ya, seorang perempuan melainkan ada mahramnya. Ya, makna kalau perempuan nak berjalan jauh, ya, perlu ada mahram dia. Ya. Ini khutbah Nabi. Ya, lalu berdiri seorang. Seorang berdiri. Sebab itu dalam kalau kita nak tahu cerita zaman Nabi ni, kalau Nabi sedang khutbah, kalau ada orang tak faham, dia boleh bangun, dia boleh bertanya. Sekarang ni kalau ada orang macam tu, dia tak faham imam tu tengah khutbah, dia bangun, dia tanya. Agaknya orang sekarang pandang gila budak ni. Gila orang ni. Ya. Zaman dulu yang boleh cakap makmum dengan imam. Yang salah makmum dengan makmum. Makmum kalau dengan makmum bercerita, imam sedang khutbah, makmum ni tak dapat pahala. Tak dapat pahala Jumaat. Walaupun kata Nabi mengatakan, diam. Walaupun dia kata suruh kawan sebelah tu diam. Sedangkan imam sedang khutbah pun tak dapat pahala Jumaat itu. Ya. Jadi kalau makmum bercakap dengan imam, imam bercakap dengan makmum boleh. Sebab itu ketika Nabi khutbah ada seorang ni tak faham. Bila Nabi kata seorang musafir yang jalan jauh, ya, seorang perempuan mesti nak ada mahram kalau dia jalan jauh, musafir. Lalu lelaki ni pun bangun. Ya Rasulullah, isteri saya pergi haji.
dan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti peperangan. Si suami ni dah daftar diri untuk perang, pergi perang. Isterinya pergi haji. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, katanya, pergilah dan berhajilah bersama isterimu. Jadi perang tu cancel. Suruh temankan isterinya untuk jadi mahram. Sampai perang tu dicancelkan oleh Nabi. Dan pergilah berhaji. Mana temankan isterimu, mana jadi mahram. Di situ kisahnya. Ya. Itu jadi satu hukum. Ya, mana seorang wanita untuk bermusafir jauh seperti pergi haji pun dikatakan musafir jauh, umrah pun musafir jauh, ya. Pergi Aceh pun musafir jauh, ya. Jadi nak ada mahram, ya. Itu khutbah Nabi. Yang kedua katanya, iaitu dalam khutbah tu, iaitu di rangkap pertama tadi, ya, haram perempuan dan lelaki yang bukan mahram berduaan. Itu pun termasuk haram, ya. Nak ada mahram. Ya. Okey, itu hadis yang ke berapa? 735. Kalau boleh baca satu lagi, 736. Siapa nak baca? 736 sila buka mic yang nak baca. Kejap ya, kejap. Okey. Itu untuk 736 punya. Nanti hukum tu untuk 736 punya. Tapi dia baca dulu hadisnya. Ya. Siapa nak baca? Boleh Halimah boleh baca? Ke hati. Okey. Sila. Karti. Ya, sila. Sila. Baca. Hajar Arti baca. Pasal jauh daripada kampung tu. Ya. Tak, teruskan. Nama orang tu. Ya, okey. Mauquf. Okey ya, catatkan hadis sama dengan tadi juga 736. Yang dicatat tadi saya ulang baliklah. Hadis 736 hadisnya boleh dipakai. Ya, matan dia, lihat hadis 732 dan 733. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi kalau kita, ni ya ceritanya, kalau kita nak hajikan, ya, orang tua kita, yang berwasiat. Orang tua ni kalau dia berwasiat kepada anak, ya, kita boleh hajikan dia. Ya. Contoh begini. Kata orang tua tu, Aimah, kalau ditakdirkan aku tak dapat haji, tak dapat menunaikan haji, nanti engkau kalau dah senang-senang, ya, ada kemampuan, tolong hajikanlah mak ni. Contohlah macam tu. Dia berwasiat. Ya, mak ni pun dah meninggal, contoh. Tapi dia ada wasiat. Maka si mah ni, anak dia mah ni, ya, dia boleh hajikan mak dia dengan syarat dia kena haji dulu.
Macam orang ni dia nak hajikan subrumah. Nabi kata kau dah haji belum? Ya, hajikan, engkau berhaji dulu baru hajikan subrumah. Jadi artinya kalau orang tu tak berwasiat, ya, jangan kita jadi tak wajib bagi dia, ya. Kalau dia berwasiat, tu wasiat ni untuk anak, ya. Jadi anak ni, ya, salah seorang anak tadi, maka dia buatkanlah haji untuk orang tuanya, bukan orang lain. Sebab anak ni adalah peninggalan waladun solihin yad'ulah. Maknanya anak ini adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Mana salah satu daripada amal jariah ialah anak yang soleh. Jadi anak soleh itulah, ya, yang menghajikan orang tuanya kalau ada wasiat. Kalau tak ada wasiat, ya, tak wajib. Ya. Okey, ya. Sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi. Bateri pun dah dekat habis masing-masing. Ya. Haji Arti pun kata dah ngadu dah bateri habis. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu yang sama akan datang, insyaAllah.